Jadi hari Jumaat hari tu kita dah sampai A, B, C, D, E, F sebenarnya. Saya terlupa masuk G hari tu. Okay. Untuk satu topik E, F, G, dia berkaitan dengan Ohm's Law. Okay. E, state Ohm's Law. Okay. Lepas, okay. Macam mana cara nak state dia? Saya dah cerita dari tu. Dia kena ada at constant temperature, V is directly proportional dengan current. Tu cara nak state dia. Yang paling mudah sekali lah state dia. Okay. Yang ke F, use Ohm's law. Maksudnya nak guna V equal to IR lah. Untuk use Ohm's law ni. Nak guna V equal to IR. Okay. Yang ketiga yang yang terlupa ni ialah sketch VI graph for ohmic conductor. Okay. Apa maksud ohmic conductor? Okay. Maksudnya ialah ohmic conductor ialah conductor yang obey Ohm's law. Jadi kalau kita nak tahu conductor yang obey Ohm's law, kita kena tahu dulu Ohm's law kata apa. Jadi kalau nak sketch graph dia, kita kena tahulah Ohm's law tu kata apa kan. Jadi daripada Ohm's law tu dia kata at constant temperature, V is directly proportional to the current. Kena ada at constant temperature, at T constant. Sebab kalau T tak constant, V tak akan jadi directly proportional dengan I. Ada cerita dia, saya dah cerita dalam tajuk variation temperature with temperature, tapi awak tak belajar lah. Tapi ada saya tunjuk ijma' hari tu. Jadi kalau kita lukis V versus I, sebab kita tahu kalau I increase, V mesti increase. Jadi graf dia mestilah straight line. Ni adalah graph for ohmic conductor. Tak boleh buat bentuk lain lah. Buat curve ke macam ni ke. Tak boleh ni kan. Sebab dia tak ikut Ohm's law. Jadi kalau lah graf ini macam ini, kita panggil conductor itu ialah conductor non-ohmic conductor. Maknanya conductor itu tidak mengikuti ataupun tidak obey Ohm's law lah. Okay, habis itu. Jadi EFG pasal Ohm's law. Dia sekali ni mereka ni kan. Ni sekali A dengan B cerita sama. Sorry. CD cerita sama. Sebenarnya chapter kita simple je. Okay, kita sambung last kali. H. Ni pun tak sempat ni. Tak apalah, kita untuk jam pertama ni saya cerita konsep dulu lah. Nanti jam kedua hari Khamis ni kita jawab soalan. Okay. H last ialah calculate the effective resistance of resistors. Jadi dalam tajuk ni dia suruh kita belajar bagaimana untuk mencari efektif. Efektif apa? Efektif resistance bagi resistors kan. Nanti kita akan susun lah ataupun akan jawablah soalan-soalan yang melibatkan resistors ini disambung secara series dan paralel sekaligus kan. Mungkin series saja, mungkin paralel saja, ataupun combination series and paralel sekali. Contoh kalau nak tengok soalan, tengok tutorial 4. Inilah contohnya. Bagaimana kita nak mencari efektif resistance kalau connect macam tu kan. A, B, C, nombor 15. Lepas tu kalau nombor 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi yang ni kita kena belajar cara nak calculate efektif resistance.
for resistor yang kita connect secara series ataupun paralel. Jadi kalau kita tengok soalan-soalan ni, dia combine kan. Tak ada tak adalah soalan yang paralel sahaja ataupun series sahaja. Ni kalau nombor 21 series dengan paralel. Nombor 20 series ada, paralel ada, dan sebagainya. Jadi kita kena faham konsep dia dulu. Banyak lagi cerita dia, panjang lagi, tapi sebab dah lewat dah mula, mungkin tak habislah untuk jam ini. Kita sambung hari Khamis nanti. Okey. Jadi ada dua je kan. Series kan paralel. Sebenarnya kalau kita faham chapter ini, kita akan mudah nanti di chapter 4. Sebab chapter 4 tajuk kapasitor. Kapasitor itu dia juga boleh dikonekkan secara siri paralel. Jadi nanti dalam chapter 4 dia akan minta kita buat gini lah. Calculate the effective capacitance of a capacitor in series and parallel. Jadi kalau awak faham sekarang yang saya nak cuba sampaikan dalam masa ini, nanti chapter 4 nanti, insyaAllah kalau ingat faham betul-betul apa yang saya ajar sekarang ni, ataupun dalam minggu ni, insyaAllah senang di chapter 4 nanti. Okay. Saya pun nak cuba habiskan chapter ni minggu ni lah, sebelum kita bertukar orang kan. Okay, kita tengok asas dia, konsep dulu kan. Saya nak ajar awak derive formula sebab apa? Sebab pengalaman saya kan, kadang-kadang student ni series paralel pun dia tertukar formula mana nak guna. Okay. Jadi kita tengok series dulu. Okay, banyak perkara ni, perkara teknikal yang awak kena betul-betul faham, dan dia akan mudah di banyak chapter yang berkaitan elektrik selepas ini. Okay, kita tengok series dulu kan. Series ataupun siri. Okay. Ni kena betul-betul faham. Okay. Jangan pandang rendah lah dengan apa yang saya nak cakap ni kan. Okay. Soalan saya adalah, apa maksud series ataupun siri, litasi siri? Ataupun kalau kita tengok, apa maksud cerita bersiri? Cerita bersiri kan, apa maksudnya? Allah. Okay. Jadi maksud series ialah, dan kalau cerita bersiri ialah cerita yang tak putus kan. Maksudnya dia, cerita dia habis daripada episod pertama sampailah episod last. Tak ada cerita lain di dalam cerita itu. Cerita dia je sampai habis. Jadi samalah juga kalau kita kaitkan dengan circuit. Circuit yang kita kata circuit in series, maksudnya circuit itu tidak putus-putus kan. Maksudnya litar tu tak putus. Contohlah kan, maksud tak putus ni bukannya maksud tak putus ni bukannya macam mana? Maksud tak putus tu bukan dia berlubang kan. Bukan macam tu. Maksud tak putus ialah dia tidak terputus tidak terputus oleh sebab junction. Okay, ni tak putus. Jadi kalau contoh ada junction, jadi antara cerita kat sini dengan kat sini dah jadi lain sebab dia terputus oleh sebab ada junction.
Jadi kita kena faham maksud series ni dulu supaya lepas ni bila kita tengok soalan-soalan nanti, terutamanya PST nantilah, banyak perkara yang ataupun satu topik yang memerlukan kita faham konsep series. Okay, jadi kita pergi yang pertama, resistor in series and parallel. Okay, katakanlah okay, katakanlah kita ada 3 resistor yang dikonekkan secara series, iaitu kenapa kita kata series? Sebab dia tak terputus-putus. Dia bersambung-sambung. Dia tak putus-putus dan bersambung-sambung. Jadi kan kalau kita tengok resistor R1, R2 dan R3, dia tak terputus kan. Dia bersambung-sambung antara satu sama lain. R1 sambung R2, R2 sambung R3, lepas tu R3 sambung dengan bateri dan sambung balik. Tak terputus. Tapi katakanlah ada junction macam ni. Jadi kita akan kata R1 dan 2 terputus oleh sebab junction itu. Junction ni simpang lah. Tapi R2 dan R3 tidak putus-putus dan bersambung-sambung antara mereka berdua. Kena faham konsep series ni. Sebab sungguh saya kata tak faham terutamanya tajuk Kirchhoff Law di PST nanti kan. Kirchhoff Law ke, potentiometer ke, Western Bridge ke. Salah satu faktor dia sebab tidak faham maksud series ini. Okay. Jadi bila dia bersiri ataupun in series, mestilah apa dia? Mestilah current yang melalui okey, kita label. Katalah kita label I1, I yang melalui R2, I yang melalui R3. Okey, sebelum tu juga ni pun ingat juga saya cakap ni. Okey, ni adalah bateri. Maknanya dia adalah sumber kepada current itu. Jadi bila bateri dia ada voltage. Jadi kita panggil dia V total. Dialah total kepada V dalam circuit ini. Jadi ingat apa? Jadi ingat apa dia? Ingat tepi V total. Ingat tepi V total adalah I total. Tepi. Betul-betul tepi dia kan. Ni yang saya tulis warna merah-merah ni semua. Yang atas tu maksud series dengan yang tepi V total adalah I total. Kena ingat betul-betul dan faham betul-betul. Sebab bila lepas ni, bila circuit kita dah banyak benda kan, kita tak tahu di manakah letaknya I total. Kalau kita tak faham yang saya katakan lah, V total, tepi V total ialah I total. Okay. Jadi disebabkan oleh tepi V total ialah I total. Okay. Current akan mengalir macam mana? Current akan mengalir daripada positif terminal dia pergi ni kan, yang atas ni pergi from positive terminal to negative terminal dalam satu arah. Sebab itulah kita panggil jenis current ini ialah DC, direct current. Okay. Jadi disebabkan tepi VT ialah IT, jadi saya nak tanya, apa nama jenis I dalam kawasan ni? I apa?
I kat sini. I di sini lah katalah. I kat sini. I apa? Dia punya lah I total. Sini pun I total. Di sini pun I total. Kat sini pun I total. Kat sini pun I total. I total. I total. I total. Ha. Kenapa kita kata dia adalah I total? Sebab jawapannya dia berbalik kepada bila circuit itu tidak putus-putus oleh sebab junction, jadi air yang melalui dalam circuit itu sebenarnya ialah air total. Jadi sebenarnya air yang melalui I1 sama dengan air total, dan air yang melalui I2 sama dengan air total juga, dan air yang melalui I3 sama dengan air total juga. Jadi disebabkan sama, kita buat conclusion. Apa conclusion dia? Oh, I1 sama dengan I2 sama dengan I3, iaitu sama dengan I total. Ni kan, ni antara konsep yang kita kena faham ni lah. Jadi maksudnya lepas ni kalau soalan kata cari air yang melalui I1, so target kita lah kita kena cari air total lah. So macam mana nak dapat air total? Nak dapat air total mestilah guna Ohm's law. So air total mestilah sama dengan V total bahagi R total. V total biasa dia bagi. Inilah tugas kita selepas inilah. Kena cari efektif resistor dulu. Sebab dia sangat berkait kan. Kita cari R total sebab nak cari I total. Kenapa nak cari I total? Sebab nak cari air yang melalui setiap resistor itu. Lepas dia cari I total, kita boleh cari V yang melalui setiap resistor itu. Kan? Jadi dapat I total iaitu I1, dah tahu ini, boleh cari ni. Itu maksud subtopik tadi. Use Ohm's law, iaitu V equal to IR. Jadi masalah student yang saya cakap daripada minggu lepas lagi, dia kata dalam chapter ni satu je masalah dia. Dia tidak faham ada beberapa perkara. Tapi kalau dia boleh faham benda itu, dia boleh use V equal to IR dengan baik. Diharapkanlah. Kalau dia betul-betul faham. Okay. Jadi kita sambung lagi. Ni apa rentetan apa yang berlaku lah kita kalau kita tak faham beberapa konsep yang penting tu. Okay. Okay, kita dah dapat satu konsep iaitu dalam series ni lah benda yang kita dapat, iaitu kita dapati bahawa I bagi setiap resistor I through each resistor ialah I yang sama walaupun nama I dia ialah I1, I2, I3. Okay, seterusnya ialah kalau kita cari V bagi setiap resistor ini kan, katakanlah kita cari V1, kita cari V2, kita cari V3. Okay. Okay, sebab kita dah katakan V total kita tak boleh ubah dah. Memang itulah V yang penyumbang kepada current circuit ni. Jadi katakanlah V total bateri kita 12 volt. 12 volt. So
So, kalau kita cari V1, kita tambah dengan V2, dia tambah dengan V3, apa hasil dia? V1, kita tambah dengan V2, tambah dengan V3. Apa jawapan dia? Mesti kita akan dapat 12. Sebab 12 itulah total V bagi semua benda yang ada dalam circuit itu. Jadi kita boleh kata, oh, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Okay. Jadi, inilah konsep kedua untuk series. Tadi kita cerita pasal I, ni kita dapat cerita pasal V. Sebab V V total banyak tu kan. Jadi kita tak boleh tak logik lah kalau kita tambah V1 tambah dengan V2 tambah dengan V3 dia jadi V lebih daripada 12. Mesti dia akan sama dengan 12. Sebab V total dia banyak tu je. Itu konsep kedua dari segi V. Okay. Jadi kita buat kesimpulan iaitu apa yang berlaku kepada I dan V untuk series punya connection. Dari segi V, I-nya ialah sama, iaitu I1 sama dengan I2 sama juga dengan I3. Dan dari segi V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Okay, last sekali. Satu lagi benda, iaitu R. Apa jadi kepada R? Apa jadi kepada R dalam series? Jadi kalau kita nak tahu apa yang jadi kepada R dalam series, kita cara dia apa dia? Okay. Cuba tengok antara dua term ni, I dan V. Yang mana ada operasi matematik? Adakah I ataupun V? Panas ni. Okay, apa dia? V kan? Jadi kita ambil antara I dengan V, kita ambil term yang ada mathematic operation. Operation maknanya tambah tolak darab bahagilah. Jadi kita ambil V lah sebab V yang ada mathematic operasi. So V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi daripada V equal to IR, so kalau V total, mestilah I total, R total. Kalau V1, mestilah I1, R1. Kalau V2, I2, R2. Dan kalau V3, I3, R3. Okay. Disebabkan kita kata I1 dan I2 dan I3 dia sama, so kita pun faktorkanlah dia kan. Itu kita kata I1 ialah I total. I2 pun kita kata I total juga. Dan I3 pun I total juga. Jadi
kita fakturkan. So kita cancel. So yang tinggal ialah R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Okey, inilah benda ketiga yang penting dalam konsep series. Masuklah situ. Maksudnya nanti harapnya tidak bertukar formula lah, sebab kita dah belajar derive formula ni. Jangan tukarlah antara macam mana nak cari R total kalau circuit itu circuit series. Jadi kita pun dah belajar dah cara derive dia. Okay. Kan, sebab target kita nanti ialah bila kita ada banyak resistor, nanti kita akan susun seolah-olah benda ni tinggal satu je. Satu je resistor. Okay, kita pun lukis balik benda ni kan. Soalan lagi ni kan. Benda ni dikombainkan R1, R2 ni menjadi satu R yang besar, iaitu nama dia ialah R total. Okay, lepas tu bawah dia V total. V total. Dan saya kata tadi tepi V total ialah I total. Ini target kita. Target kita sebenarnya seolah-olah macam kita nak combine semua tu untuk mencari apa yang kita nak cari nanti. Terpulang kepada part mana dan kawasan mana nanti. Jadi inilah yang kita kena buat. Macam mana dapat R total? Gunalah rumus ini. So, nak dapat R total, kena rumus lah. Tapi bagaimana nak cari I total? Kita pun gunalah V total bahagian R total. Jadi saya nak bagi tahunya, step pertama dalam chapter ini ialah kita kena belajar mendapatkan R total dulu. Sebab biasanya V total ni akan bagi. Kenapa kita nak cari R total? Sebab mungkin soalan ditanya I total. Dah dapat I total, mungkin soalan kata cari I1, cari I2 dan I3. Gitulah chapter ni sebenarnya. Okay? Jadi nak habis masa dah. Kalau terlebih sikit untuk paralel, saya harap awak tunggu sekejap. Okay, kita masuk paralel pula. Okay, paralel. Okay. Okay, paralel macam tu kan. Okay, kenapa kita kata dia paralel? Jawapannya ialah sebab kita kena faham apa maksud series. Series ialah sambungan yang tidak putus-putus dan sentiasa bersambung-sambung. Maksud tak putus ni ialah dia tidak terputus disebabkan oleh ada junction. Jadi, kalau kita tengok circuit paralel, adakah R1 dan R2 dan R3 dalam keadaan series? Jawapannya tidak kan? Sebab apa? Sebab R1 dan R2 dia terputus oleh junction yang ni kan.
Samalah masing-masing R1 dengan R2 terputus, R2 dengan R3 terputus, kan? R1 dengan R3 pun terputus. Awal-awal lagi dia terputus. Sebab itulah kita kata mereka bertiga ini bukanlah dalam keadaan bersiri. Not in series circuit. Dia in paralel lah kalau bukan series. Okay, jadi kita tengok apa yang berlaku kepada I, V dan R bagi circuit ini. Okay, jadi macam sama tadi juga kita kena tahu tepi VT ialah IT. Okay, nanti kita label So tepi IR1 sorry, tepi I3 ialah I3, tepi R2 ialah I2, tepi R1 ialah I1. Kepunyaan dia lah dulu. Okay. Jadi asalnya tepi VT ialah IT, I total. So jadi kita belajar mengenali I dulu. Current, belajar mengenali current. So current kan akan flow from positive to negative. Jadi apa nama I area ni? Kan sampai sini. Sampai biru tu je. Namanya ialah I total. Sebab start daripada kat sini sampailah sini, sambungan dia tak putus-putus. Jadi I dia ialah I yang sama. Lepas tu dia pun masuklah kat junction, kat simpang ni kan. So, bila dia masuk kat simpang ini, I yang kita kata I total tadi akan berpecah kepada dua. Satu masuk ke dalam yang kita labelkan I3 dan satu lagi meneruskan perjalanan. Dia tak boleh berhenti di situ kan. Dia kena teruskan perjalanannya. Okay. I yang meneruskan perjalanan ini jumpa pula simpang lagi satu. So apa jadi kepada I ini? Okey, jap. Apa nama I ni? Adakah nama dia I3 ataupun nama dia I total? Jawapannya tidaklah. Sebab I total tadi dah berpecah, mana dia boleh jadi I total tadi? Okey. Katakanlah I dia kat sini bernilai 10 ampere. So bila dia jumpa simpang, tak mungkin dia jadi 10 lah. Sebab katalah sini pergi 3. Mestilah yang meneruskan perjalanan itu 7. 7 ni pula pecah lagi. Mungkin masuk sini 2. Mungkin yang meneruskan perjalanan ni 5 lagi. So 5 inilah akan meneruskan perjalanan 5, 5, 5, 5, 5, 5. Gabungan 2 jadi 7 contohnya. Lepas tu 7 pula gabungan dengan 3 jadi I asal balik. Jadi kita kena faham cerita current sebab banyak benda yang saya cakap tadi di chapter PSC nanti ataupun dalam kapasitor nanti ataupun chapter ni sendirilah dan masa terdekat ni adalah kita kena faham cerita air. Cerita air lah banyak gunanya untuk selepas ini. Sebab cerita air ada kaitan dengan cerita charge kan. Ada air, adalah charge. Maknanya ataupun ada charge mesti ada air. Jadi cerita air dan cerita Q ialah cerita yang hampir sama. Itulah cerita Q ni di mana? Kita akan belajar cerita Q ni di chapter 4. Okay, okay, sambung lagi. Okay, jadi maksudnya okay, air yang meneruskan yang ketika 7 ni sampailah di junction seterusnya, junction kedua. Kan dia tak boleh meneruskan 7 kan? Tak boleh 7 ke atas. Dia mesti kena membahagi. Bahagi kepada berapa?
dia bergantung kepada kan, kan. Dia nak bagi berapa, dia kena tengok R berapa. Ha. Kalau lah resisten R tu tinggi resistennya, mestilah R yang masuk ini rendah. Kan? Kita dah belajar ajma' minggu lepas kan. Tinggi resisten, tinggilah tinggi resisten, kuranglah current dapat lalu melaluinya. Okey, lepas tu dia pun teruskan lagi. Jadi kita kata di combine nanti, so apa yang kita dapat ke sini sebenarnya ialah satu konsep cerita air, iaitu air total ini sama dengan I1 tambah dengan I2 tambah dengan I3. Okey. Okay, itu dari segi I. Okay, dari segi V, okay, kalau kita cari V for each resistor, resistor, katalah ni V1, V2 dan V3. Okay, jadi V1 ke, V2 ke, V3 ke, sebab dia sebaris dengan ni, ataupun dia dalam potential difference sama, kita akan kata kita kata apa dia? Oh, V total ni sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Itulah ciri-ciri kedua yang ada pada circuit yang secara paralel. Okay, satu lagi, last sekali. Jadi macam mana kita nak tahu nilai ataupun nak tahu apa yang berlaku kepada resistor yang disambungkan secara paralel ini. Okay, cara dia ialah saya cakap dah kan, antara dua ni yang mana ada operasi, kita ambil yang ada operasi. Macam tadi kan, yang ni antara I dan V, V yang ada operasi, yang ada operasi matematik. Tapi bagi paralel, yang ada operasi matematik ialah I. So kita ambil lah cerita I. So I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. So daripada Ohm's law, V equal to IR, jadi I sama dengan V over R. Kita masuk I di tempat-tempat inilah. Disebabkan kita level I total, mestilah kita kena buat V total over R total. I1 mestilah V1 bagi R1. V2 I2 V2 bagi R2. V3 I3 V3 bahagi dengan R3. Okey, disebabkan kita kata V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, kita boleh tulis macam ni lah. V total nanti kita faktorkan. Faktor di V total dengan 1 per R1 2 per R2. Ni cancel. Tinggallah 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah dengan 1 per R2 tambah dengan 1 per R3. Inilah cerita yang berlaku kepada R. Jadi kita sebenarnya dalam chapter ini kita nak cerita pasal 3 perkara je. Sama ada V atau I atau R. Kalau soalan
tak cari bagi V, dia mungkin suruh cari I. Dia mesti kan ada, mesti adalah tiga salah tiga ini kan. Mungkin V ke dia suruh cari, mungkin I ke, mungkin R ke. Hmm. Jadi kat sinilah kita kena faham konsep series dengan paralel dahulu, barulah kita use Ohm's law, iaitu V equal to IR. Tapi flow-flow dia gini lah. Mungkin kena cari R total dulu. Jadi, tu saya kata, kan, bila kita cuba jawab soalan kan, contohlah, mana-manalah soalan kan. Ya, okey. Bila kita cuba jawab soalan, kita kena tahulah contohnya 4 ohm ni, 4 ohm dan 12 ni, apa status dia. Kalau kita tak tahu status, maknanya kita tak faham maksud series dengan paralel dah. Jadi, 4 dan 12 ini ialah secara series. Dapatlah 16. 16 dengan 2 ini ialah secara paralel. Jadi kita kena tahu, kena gunalah rumus yang sesuai untuk 4 dengan 12 ni. 4 campur 12, 16. Lepas tu 16 dengan 2 ini paralel, kena guna rumus paralel. Jadi lepas kita cari benda-benda itulah, kita kena cari, boleh cari current yang melalui 12 ohm, potential, semua dia jadi ni. Dia jadi cari R, cari I, cari V. Itu saya kata tadi kan. Inilah step pertama tadi. Cari benda-benda lain, nanti dia mungkin suruh cari V, cari R, cari I. Dia akan terkait banyak perkara. Okey, jadi kesimpulan kepada benda ini, awak kena faham yang ni lah dia. Kita combine. Last time sikit, seminit, 2 minit lagi. Lepas habis kita sambung kelas hari Khamis, kita jawab soalan. Jadi lastnya ialah kita buat paralel. Kalau paralel, dari segi I-nya, I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Dari segi V-nya, V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dari segi R-nya, nak cari R total, inilah rumusnya. Jadi, percayalah kat saya, ramai orang tahu benda ini, tapi ramai yang tak faham. Antara salah satu faktor yang dia tak faham ialah dia tak faham maksud siri tadi, series. Okay, jadi kena faham maksud series dan paralel. Series lah paling penting kan. Sebab daripada series lah kita akan compare dengan paralel macam mana. Jadi, tahu yang apa yang berlaku dalam series, dari segi I-nya dan V-nya dan R-nya, kita boleh compare lah dengan apa yang berlaku dalam paralel. Okay, jadi kalau kita tengok lecture note kita sebelum ini, sebenarnya kita habis dah ni kan, resistor in series paralel. Dia ajar sikit, dia ajar yang saya cakap tadi lah, yang saya tunjuk ni, paralel macam mana. Sikit lagi sekejap. Lepas tu dapat rumus ni, jawab soalan, habislah chapter 3 kita. Cuma saya nak ajar awak jawab soalan lah hari Khamis ni. Ni contoh-contoh soalan dia. Chapter ni ataupun nak jawab soalan ni ada cerita lain pula yang saya nak tekankan nanti. Dari segi kontennya kita dah habis dah chapter 3. Cuma nak jawab soalan je.